datang ke YouTube channel Cikgu Chan. Saya Cikgu Chan mengajar mata pelajaran Sains dan Biologi di SMK Bandar Kerayong, Pahang. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Cikgu Chan. Terima kasih. Okey, masih lagi bab 2, struktur dan fungsi daun. Kita akan masuk 2.4, organ utama fotosintesis, siri 2. Untuk minggu lepas, kelas yang sebelum ni kita sudah masuk organ utama fotosintesis siri 1. Kita belajar berkaitan dengan struktur kloroplas, kan? And then kita belajar macam mana untuk mendapatkan, mengasingkan pigmen fotosintesis dengan kaedah kromatografi. And then kita belajar macam mana nak kira nilai RF, betul? And then untuk hari ini kita akan masuk bahagian yang kedua. Sebelum tu kita lihatlah standard pembelajaran untuk hari ini. Pertama, menghubung kait tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. Secara keseluruhan ialah kita akan belajar proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ni ada 2 fasa yang melibatkan tindak balas bersandarkan cahaya, dan fasa yang kedua ialah tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Nanti kita akan pergi dengan lebih teliti. Lepas tu kita kena pandai untuk menulis bersama kimia bagi mewakili proses fotosintesis. Boleh? Rasanya ni senang. Next, last sekali, membanding dan membezakan antara tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. So kita sudah belajar tindak balas bersandarkan cahaya, lepas tu tindak balas tidak bersandarkan cahaya. And then kita kena bandingkan. Bandingkan dari segi persamaan dan perbezaannya. Boleh? So untuk hari ini, pengajaran hari ini kita hanya fokus 3 standard pembelajaran. So kita lihat untuk hari ini tajuk yang kita fokus ialah tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Boleh? Kita mula. Untuk proses fotosintesis, seperti tadi cikgu cakap, proses fotosintesis boleh dibahagi kepada 2 peringkat ataupun 2 fasa, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Apa yang dimaksudkan dengan tindak balas bersandarkan cahaya? Kita lihat dengan lebih teliti. Ini maklumatlah berkaitan dengan tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya, dia berlaku di tirakoid. Masihkah kamu ingat apa di mana ia tirakoid? Cikgu showkan kamu. Ini cikgu tunjukkan sebelum tu dah kamu sudah pernah belajar di siri pertama ataupun pengajaran yang sebelum ni. Tirakoid adalah satu bahagian di dalam kloroplas, yang ni lah tirakoid. So kamu sudah pernah belajar tirakoid, kantung berbentuk cakra, di mana mengandungi klorofil. And then di membran tirakoid lah terdapat pigmen fotosintesis yang berfungsi untuk memerangkap tenaga cahaya matahari. Sebab itulah yang tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di tirakoid. Seterusnya, boleh? Seterusnya, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku dalam kehadiran cahaya. Sebab dia dari segi nama dia, kamu pun sudah tahu, bersandarkan cahaya maksudnya dia bergantung ataupun depend to light. So dia mesti berlaku dalam keadaan yang
ada cahaya ataupun kehadiran cahaya. Okay. Proses ni ataupun tindak balas ni melibatkan pemerangkap cahaya. Seterusnya, dalam tindak balas bersandarkan cahaya, dia melibatkan pembentukan bahan. Pembentukan bahan, nanti kita akan belajar apa bahan tu. Dan bahan ni diperlukan untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Boleh? So, tindak balas bersandarkan cahaya, dia akan membentuk bahan. Bahan ni akan dihantar ataupun digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, faham? Boleh? Okay, kalau ada masalah kamu message teacher, check, type dalam ruangan chat. Okay, next ya. Okay, untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okay, dia berlaku di stroma. Okay. Kita pun pernah belajar dah untuk pengajaran yang sebelum ni. Stroma adalah pendalil yang di sekeliling granum. And then tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia berlaku tanpa kehadiran cahaya. And then melibatkan penggunaan hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Yang seperti tadi cikgu cakapkan, tindak balas bersandarkan cahaya dia akan membentuk bahan. So bahan yang dihasil, dia akan digunakan untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, boleh? Okay, next. Okay, tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia punya hasil adalah glukosa. Boleh? Okay, kita teruskan lagi slide yang seterusnya. Okay, kita cukup bagi satu gambar raja. Okay, cuba kamu perhatikan gambar raja ini. Okay, kita lihat yang ni. Okay, yang ni adalah satu chloroplast. Chloroplast ada dua membran luar, membran dalam. Okay, and then yang ni adalah thylakoid. Okay, boleh? And then kalau H2O, rasanya semua tahu kan, yang tu mewakili air. O2 ni mewakili oksigen. Maksudnya ni tindak balas bersandarkan cahaya, kita tadi cikgu sudah terangkan. Tindak balas bersandarkan cahaya dia berlaku di thylakoid. Dia berlaku di thylakoid. And then dia melibatkan air. Melibatkan air. Ada proses fotolisis berlaku di tindak balas bersandarkan cahaya. Dan hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya adalah oksigen. Okay, boleh? Okay, next kita lihat lagi peringkat yang kedua dalam proses fotosintesis. Okay, kita namakan sebagai tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Betul? Okay. Untuk proses ni, memerlukan karbon dioksida, and then tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma, betul? Cikgu tadi sudah terangkan, dan hasilnya adalah glukosa. Untuk bahagian ni, cikgu nak tarik perhatian apa yang dimaksudkan dengan NADP. NADP maksudnya nikodinamida, arginin dinukleotida fosfat. Nama panjang untuk setakat kamu nak jawab soalan, kamu just jawab NADP cukup. Apa benda ni? Dia sebenarnya adalah sejenis coenzim. Coenzim adalah sepatian bukan protein, and then membantu enzim untuk berfungsi dengan lebih efisien. So coenzim ni tugas dia ialah pembawa hidrogen. So NADP adalah pembawa hidrogen. Semasa proses fotosintesis berlaku, NADP ialah agen pengoksidaan yang menerima ion hidrogen, and then menjadi NADPH sebagai agen penurunan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Boleh? Okay, yang ni sedikit maklumat berkaitan dengan apa itu NADP, apa itu NADPH. Okay, kita teruskan lagi. Okay, next. Okay,
So ni gambar raja ni penting okay, nanti kita akan gunakan gambar raja untuk penerangan seterusnya. Okay, boleh? Okay, nampak? Okay, masih lagi raja ini. Okay, kita fokus bahagian tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, pertama sekali, okay, step pertama, okay, di dalam thyroid, okay, kita sudah tahu kan tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di membran thyroid. Okay, so langkah pertama ataupun yang ni cikgu sudah nombor 1, okay, pigment fotosintesis di permukaan thyroid, okay, akan menyerap tenaga cahaya. Okay, seterusnya pigment fotosintesis ni, okay, contohnya ialah klorofil lah, kan? Okay, di dalam klorofil, okay, dia ada elektron. Okay, kalau elektron ni dia terkena dengan tenaga cahaya ataupun dengan kehadiran tenaga cahaya, okay, elektron dalam klorofil ni dia akan jadi excited, okay, ataupun terhujar lah kalau dalam PM. Okay, dia akan jadi excited and then dia akan ke aras yang lebih tinggi. Okay, next. Okay, elektron yang terhujar akan masuk, okay, melalui satu siri, okay, pengangkut elektron. Okay, and then tenaga daripada elektron, okay, digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Okay, cikgu bagi kamu lihat, okay, satu gambar. Okay, cikgu linkkan kepada satu gambar raja, okay, supaya kamu lebih faham apa itu siri pengangkut elektron. Okay, okay, yang ni nampak kan? Okay, ini adalah siri pengangkut elektron. Okay, ni, okay, dalam BI tak apa kot. Okay, and then seperti raja yang cikgu tajuk, okay, kita ada tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas disandarkan cahaya, ataupun dalam BI kita namakan sebagai Kelvin cycle. Kita Kelvin, okay, kita Kelvin ataupun Kelvin cycle. Okay, kita hanya fokus kepada tindak balas bersandarkan cahaya. Yang ni adalah klorofil dalam thyroid, membran thyroid. Okay, kalaulah, okay, kehadiran cahaya matahari, dia akan menyebabkan elektron, okay, elektron yang terdapat dalam klorofil dia jadi terhujar. Okay, so dia akan terhujar ke satu aras yang lebih tinggi. Okay, and then elektron ni, okay, dia akan melalui satu siri pengangkut elektron. Okay, so ni, okay, kita namakan siri pengangkut elektron. Boleh? And then tenaga, okay, yang dialir ataupun tenaga daripada elektron ni dia akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Okay, nampak? Okay, and then dari siri, okay, pengangkut elektron ni, okay, banyak berbagai-bagai, okay, penerima elektron, okay, fokus kepada NADP. Okay, penerima elektron yang terakhir NADP. Boleh? Okey ke? So, untuk seterusnya, okay, tenaga yang daripada elektron yang digunakan, okay, untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. So, akhirnya, okay, dari tindak balas bersandarkan cahaya, okay, kita dapat ATP. Okay, tenaga akan terhasil. Okay, dan seterusnya, okay, untuk NADP pula, okay, elektron, okay, yang terakhir yang tadi cikgu tunjuk, yang tu siri pengangkut elektron tu, okay, penerima elektron yang terakhir adalah NADP. Okay, NADP ni dia akan bergabung dengan ion hidrogen yang terhasil daripada, okay, proses fotolisis. Dia akan membentuk NADPH. Okay, so NADP bergabung dengan ion hidrogen, dia akan menghasilkan NADPH. Boleh? Okey ke? Ada masalah kamu tanya teacher? Okay, kalau tidak cikgu teruskan sahaja. Okey, next ya.
Okey, kita akan masuk yang step kelima. Okey, tadi kita sudah belajar untuk chlorophyll kan, chlorophyll. Okey, elektron dia sudah jadi terhujar kan, dia sudah jadi excited kan. Dia sudah pergi ke satu aras yang lebih tinggi. Okay, maksudnya chlorophyll sekarang ni dia tak stable, tidak stable. Kalau nak jadikan dia stable, ataupun stabil, dia perlu menarik elektron, elektron dari air, daripada air, melalui proses fotolisis. Dan supaya dia jadi stabil, boleh? So kita akan lihat apa maksud fotolisis. So nombor 6, fotolisis. Fotolisis ialah suatu proses di mana molekul air terurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida OH negatif dengan kehadiran cahaya dan klorofil. Dia mesti wujudnya klorofil, dengan ada klorofil ada cahaya baru akan berlaku proses fotolisis. Seperti cikgu bagi penerangan, yang ni fotolisis, maksudnya dia perlukan cahaya, light. And then lisis maksudnya pecah, urai. Urai ataupun pecahkan molekul air. So, dengan kehadiran cahaya dengan klorofil, proses fotolisis boleh berlaku. Dia akan menguraikan molekul air kepada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, boleh? Ion hidrogen ni, yang terhasil ni dari proses fotolisis, dia akan bergabung dengan NADP, untuk membentuk NADPH. Boleh? Nampak ke? Rasanya fahamkan? Seterusnya, macam mana dengan ion hidroksida ni? Ion hidroksida OH negatif, dia akan kehilangan elektron, yang ni ialah elektron, and then dia akan membentuk gas oksigen dan air. So akhirnya tindak balas bersandarkan cahaya, dia punya hasil adalah oksigen dan air. Boleh? Okey ke? Ada masalah? Kalau ada, kamu boleh tanya sebelum cikgu teruskan lagi. Okey. Cikgu sudah bagi penerangan untuk tindak balas bersandarkan cahaya. Kita pergi slide yang seterusnya. Masih lagi slide ini. Tapi kali ini cikgu tutup bahagian tindak balas bersandarkan cahaya. Sebab kita nak fokus tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Boleh? Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Pertama sekali kamu kena tahu ATP dan NADPH yang dihasilkan dari tindak balas bersandarkan cahaya akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Boleh? Untuk proses ataupun untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia perlukan karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan diserap untuk proses fotosintesis kan. Yang karbon dioksida yang diserap ni digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So yang dia punya hasil adalah glukosa. Kita lihat step 1 ataupun langkah 1. Gas karbon dioksida, gas karbon dioksida kamu pun nampak kan, CO2 kan, dia ada satu karbon, akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon. Ada sejenis sebatian organik 5 karbon, yang ada 5 karbon lah. Kalau karbon dioksida bergabung dengan sebatian organik 5 karbon, dia akan membentuk sebatian organik 6 karbon. Next, nombor 2. NADPH dan ATP, yang hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya, akan menurunkan sebatian organik ni. Sebatian organik yang ni dia rujuk kepada sebatian organik
6 karbon. Okay, dia akan menurunkan separtian organik 6 karbon kepada glukosa. Okay, glukosa kamu kena tahu dia punya formula dia. Okay, C6H12O6. Betul. Okay, seterusnya, okay, yang monomer, okay, monomer glukosa, okay, yang terhasil, okay, akan terkondensasi, okay, dan membentuk molekul yang molekul kanji. Okay, molekul kanji, okay, ini akan disimpan dalam stroma chloroplast. Boleh? Okay, kita teruskan lagi ya. Okay, slide yang seterusnya. Okay. Okay, masih gambar raja ini. Okay, kita teruskan lagi. Okay, persamaan kimia bagi tindak balas keseluruhan fotosintesis. Okay, kamu boleh rujuk balik dalam raja ini. Okay, tindak balas bersandarkan cahaya, dia perlukan air kan? Okay, untuk proses fotolisis. So, molekul air H2O, dia tambah. Okay. Yang untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia perlukan karbon dioksida. So CO2, okay, kita tulis di sini, okay, sebelah kiri kamu. Okay, yang ni adalah bahan yang diperlukan. Okay, bahan yang diperlukan untuk tindak balas bersandarkan cahaya, dan karbon dioksida adalah bahan yang diperlukan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So tindak balas ni, okay, dia perlukan tenaga cahaya, okay, dan klorofil untuk berlaku. Okay, and then dia akan hasil, okay, C6H12O6. Okay, dia akan menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Okay, boleh? Okay, kita teruskan lagi. Next. Okay, kita akan masuk bahagian yang seterusnya adalah bandingan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ya. Kita lihat yang persamaan dulu. Ya, persamaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, kedua-dua tindak balas adalah dimungkinkan oleh enzim. Okay, mesti ada enzim barulah proses ataupun tindak balas ni, okay, kedua-dua ni berlaku. Okay, dan seterusnya kedua-dua tindak balas, okay, berlaku dalam chloroplast. Kan? Okay, macam sebelum tu kamu sudah tahu tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di membran tirakot. Betul? Okay, dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. So kedua-dua tindak balas ni dia berlaku dalam chloroplast. Okay, dan next, okay, kita nak bandingkan antara, okay, tindak balas bersandar cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, perbezaan dia pertama, okay, kamu pun boleh nampak, okay, tapak tindak balas, okay, untuk tindak balas bersandarkan cahaya adalah berlaku di tirakot, okay, ataupun membran tirakot. Okay. Manakala untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okay, tapak tindak balas dia adalah berlaku di stroma. Okay. Next, okay, perbezaan yang kedua, okay, tindak balas bersandarkan cahaya melibatkan proses fotolisis air. Okay. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Okay, boleh? Okay, seterusnya, untuk tindak balas bersandarkan cahaya, okay, dia akan menghasilkan molekul ATP. Okay. Sebaliknya, okay, ataupun tetapi untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia menggunakan molekul ATP. Okay. ATP yang dihasilkan di tindak balas bersandarkan cahaya akan digunakan di tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay. Dan perbezaan keempat, okay, untuk tindak balas bersandarkan cahaya, okay, bahan yang diperlukan adalah air, okay, molekul air, okay, untuk proses fotolisis air. Tetapi untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okay, bahan yang diperlukan adalah gas karbon dioksida. Okay, gas karbon dioksida, okay, untuk membentuk separtian organik 6 karbon.
Okay. Dan last, okay, perbezaan yang terakhir adalah okay, hasil tindak balas untuk tindak balas bersandarkan cahaya okay, adalah gas oksigen dan molekul air. Okay, yang dua-dua bahan ini akan terhasil. Okay, tetapi untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, hasilnya adalah glukosa sahaja. Boleh? So, ini adalah perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, ingat, okay, masa kamu jawab soalan, okay, kamu jangan just tulis point ya. Okay, katakanlah okay, kamu sudah tahu tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, kamu just tulis berlaku di tirakoid. Okay, ataupun untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okay, berlaku di stroma. Sorry ya, kamu tak dapat markah. Okay, kamu kena jawab dengan ayat penuh. Okay, lalu dapat 1 markah. Kamu jawab dalam bentuk ayat pun, okay, ingat okay, untuk gabungkan dua ataupun kita nak bandingkan dua jenis tindak balas kan, kamu kena gabungkan dengan perkataan manakala ataupun tetapi. Okay, so tadi cikgu pun bagi penerangan dah. Okay, saya untuk tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, kita sudah habis ya. So, seperti biasa, okay, kita akan buat satu quiz yang ringkas, okay, untuk menguji okay, kefahaman kamu. Okay, boleh? Okay, kita start ya. Okay, kita startkan quiz sekarang. Okay, apakah fungsi utama pigmen hijau yang terdapat di dalam daun tumbuhan? Okay, fungsi utama, okay, untuk apa? Okay, cikgu rasa senang sahaja. Okay, semua sudah jawab. Okay, kita lihat jawapan. Okay, hanya satu fungsi sajalah, okay, pigmen hijau ataupun pigmen fotosintesis. Okay, dia untuk menyerap, okay, menyerap tenaga cahaya matahari ya. Okay, kita teruskan soalan kedua. Okay, apakah keperluan untuk proses fotosintesis? Okay, jawapan boleh lebih daripada satu. Okay, apakah keperluan okay, proses fotosintesis? Okay, kamu klik okay, jawapan lebih dari satu. Okay, semua sudah jawab. Okay, kita lihat okay, apa jawapannya. Okay, untuk keperluan proses fotosintesis, okay, perlukan karbon dioksida, perlukan klorofil, perlukan air, perlukan cahaya matahari. Okay, yang oksigen dia adalah hasil daripada proses fotosintesis. So dia bukan jawapan lah. Okay, teruskan lagi. Okay, apa menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia dalam bentuk ATP dan NADPH? Okay, proses fotosintesis, proses tindak balas bersandarkan cahaya ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay, apakah jawapan kamu? Okay, menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okay, kita lihat jawapannya. Okay, jawapannya adalah tindak balas okay, bersandarkan cahaya ya. Okay, fotosintesis pun betul tapi bukan jawapan yang tepat. Okay, soalan seterusnya. Okay, proses fotolisis air berlaku di membran luar, grana, membran dalam, stroma. Okay, mana bahagiannya?
Okey, jawapannya apa? Okey, jawapannya grana, ataupun membran thylakoid. Membran thylakoid tu adalah salah satu thylakoid kan ada salah satu bahagian ataupun lapisan yang terdapat dalam granum ataupun grana. Membran dalam membran dalam tu ialah satu bahagian di dalam chloroplast ya. Grana ataupun membran thylakoid. Boleh? Kita teruskan lagi ya. Seterusnya. Hasil dari tindak balas bersandarkan cahaya adalah apa? Karbon dioksida, oksigen, O2 ataupun C6H12O6 ataupun H2O. Apa bahan yang hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya? Cikgu rasa ya senang juga untuk soalan ni. Jawapannya adalah oksigen dan H2O. Kalau C6H12O6 yang tu rujuk kepada glukosa. Dia adalah hasil daripada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So yang glukosa itu salah lah, bukan jawapannya. Kita teruskan lagi. Soalan 6. Tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya pada chloroplast adalah grana, stroma, chlorophyll, thylakoid. Hati-hati ya, dia nak tanya tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So, mana tempatnya ataupun mana tapak dia? Hanya stroma sahaja, bukan chlorophyll. Chlorophyll adalah pigment fotosintesis atau pigment tumbuhan yang terdapat di dalam thylakoid. Yang tu terlibat dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Stroma adalah tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Teruskan lagi. Next. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan ialah glukosa. Kemudiannya disimpan dalam bentuk apa? Yang ni kamu kena jawab sendiri ya. Tak ada pilihan jawapan untuk kamu. Setelah glukosa dihasilkan, tindak balas tidak bersandarkan cahaya, so dia akan tukar ke bentuk apa, dan disimpan untuk simpan. Jawapannya kanji ya. Dia akan tukar ke bentuk kanji. Untuk sana. Seterusnya, soalan yang ke-8. Nyatakan dua bahan yang dihasil oleh fotosintesis. Oksigen, cahaya matahari, karbon dioksida, ataupun glukosa. Bahan yang dihasil oleh fotosintesis. Betul hanya oksigen dengan glukosa. Jangan kamu jawab jawapan dengan yang lain yang karbon dioksida, cahaya matahari, tidaklah. Yang tu bukan. Next, soalan ke-9. Yang ni ialah persamaan kimia untuk proses fotosintesis. Apa tanpa karbon dioksida akan membentuk glukosa dan dan air. So, jawapan ialah apa? Semua sudah jawab. Cepatnya. Jawapannya adalah air dan hasil dia adalah glukosa lah.
Okey, rasa senang. Okey, hati-hati ya, ada juga yang jawab salah ni. Okey, air dan karbon dioksida diperlukan dan dia akan menghasilkan glukosa, oksigen dan air. Okey, soalan last. Okey, soalan yang terakhir. Okay, tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya adalah dimangkin oleh enzim dan berlaku dalam kloroplas. Okay, yang ni dia tanya betul ke salah pernyataan ni. Okay, senanglah, jawapannya adalah betul kan. Okay, so, jawapannya adalah betul. Okay, rasanya ini sahaja. Okay, teacher endkan soalan. Okay. So, kita sudah habis untuk pengajaran kali ini. Okay, harap kamu faham apa yang cikgu sudah terangkan. Okay, ada masalah, boleh message teacher. Okay, boleh tanya. Okay, boleh? Okay, terima kasih kepada semua yang hadir.